Oh, saya buat. Oh, okey, sekejap. Saya hantar PDF tu kot. Dapat. Ya. Awak pakai PDF. Okey. Oh. Dah saya tak boleh baiki. Saya kena nyata cakap je. Awak ni boleh? Tak boleh. Mana-mana lah. Ataupun awak nak hantar Word. Saya hantar Word tak apa. Tak? Okey, hantar Word sekarang. Kepada email fpm.upsi.edu.my. Sebab saya buka sekarang yang email ni. Okey. Dah, Doktor. Tutup dulu yang tu tak apa. Terima kasih, Doktor. Doktor, ada student nak masuk. Okey, dah. Doktor, kat email doktor je dah saya hantar. Yang semalam saya hantar lagi. Semalam. Oh, dah ada. Yang saya WhatsApp doktor tu. Okey, yang mana nama awak ni? Farah Hazwani ada situ. Ni. Okey. Ni awak nampak ke apa yang saya tunjukkan ke awak ni, nampak? Nampak ni? Sebab saya dah share ni, saya rasa ni. Kan? Oh, belum nampak Belum lagi, tak nampak lagi. Nampak? Nampak semua? Nampak, Doktor. Nampak Okey. Awak group apa? Grup 3. Siapa yang hantar untuk grup awak? Grup 3? Saya hantar. Grup 3, bab Bab 4 Doktor. bab 4. Saya hantar juga. Awak hantar dua file ni betul ke? Sama ke? Satu lagi transkrip. Okey.
Okey, nampak ini adalah kumpulan ni untuk bab 4 Okey, betul ke awak punya ni kan? Grup awak punya kan? Bab 4. Betul. Tajuk awak apa tajuk grup ni? Kaedah pengajaran guru kimia. Kaedah pengajaran kimia. Soalan kajian apa dia? Kaedah pengajaran dengan masalah yang dia hadapi semasa Ada dua. Apakah kaedah dan apakah masalah? Ada dua ya? Ya. Betul ke dua soalan Betul. Itu soalan. Apakah kaedah dan apakah masalah? Okey. Ada dua sajalah awak punya ni kan? Apakah kaedah dan apakah masalah Okey. Okey, sekarang bab 5. Okey. Bab 5. Bab 5 ni oleh kerana awak buat individu, dan awak juga sudah buat okey. Jadi untuk sini supaya lebih jelas buah ni tapi awak buat macam ni pun tak apalah kalau awak nak buat ini. Dia tak ada masalah sangat. Okey, tengok ni. Keseluruhannya kedua-dua guru menggunakan kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan topik yang diajar. Walaupun kedua-dua guru mengamalkan kaedah pengajaran abad ke-21 seperti kaedah pengajaran kooperatif dan inkuari penemuan, kaedah pengajaran secara tradisional dan latitubi masih lagi digunakan bagi membolehkan pelajar menguasai kemahiran misalkan ni. Memandangkan subjek kimia merupakan satu subjek yang agak sukar, kedua-dua guru menyatakan bahawa bagi membolehkan pelajar menguasai kimia, mereka perlu menarik minat pelajar terlebih dahulu dengan subjek ini. Iaitu pada awal pengajaran, Cikgu A dan Cikgu W tidak tergesa-gesa untuk menghabiskan silibus, tapi melaksanakan banyak aktiviti. Memandangkan Cikgu S mengajar di sekolah menengah dan Cikgu W mengajar di metrograsi, terdapat perbezaan dari segi kematangan pelajar dan kaedah pengajaran keduanya. Bagi Guru W, beliau mempunyai pelajar yang lebih matang, iaitu Cikgu W menyebut bahawa pelajar beliau adalah yang adult, di mana pelajar mampu melaksanakan. Oleh itu, beliau lebih banyak melaksanakan flip. Hal ini kerana pelajar tidak mengalami masalah dari segi pertemuan internet. Selain itu, beliau turut menekankan kaedah penyelesaian masalah menggunakan kaedah ini.
Belum mengajar sekolah menengah. Ni ngapa ni ulang balik? Ni nanti kejap Wawa nak nyatakan tu sebagai guru sekolah menengah, beliau telah menekankan kaedah fun learning. Berdasarkan dapatan kaedah ini, pendidik mukan bahawa kedua-dua guru melaksanakan. Satu faktor lain yang mempengaruhi kaedah. Selain itu, kaedah pengajaran tradisional juga digunakan kerana mendapati bahawa kedua-dua peserta menjadi teknik penyoalan yang baik. Masalah yang dihadapi semasa penyidik menemukan antara masalah yang dihadapi oleh kedua-dua guru semasa sesi pengajaran pembelajaran ialah dan masa untuk memberikan silibus. Isu ini lebih ditekankan oleh Cikgu W yang mengajar di metrokasi kerana beliau hanya 18 minggu untuk memberikan silibus. Hal ini menyebabkan beliau mempunyai kekangan dalam melaksanakan kaedah ini, serta inkuari penemuan perlu mengambilkan silibus banyak dalam masa. Cikgu S juga turut meluahkan masalah kekangan masa bagi memberikan silibus ini. Namun tempoh yang lebih lama bagi pengajaran sekolah menengah bolehkan Cikgu S melaksanakan lebih banyak kaedah pengajaran abad ke-21 semasa mengajar. Dapatan kaedah ini selaring kaedah yang dijalankan yang mendapati halangan cabaran utama dalam melaksanakan pengajaran adalah kekurangan masa. Ini contoh terbaiklah untuk yang dikatakan sebagai perbincangan. Okey, ini adalah yang kita katakan perbincangan tu. Inilah perbincangan tu yang awak kata tu. Okey. Okey, untuk bahagian ni ini yang kekurangan awak ni. Yang awak tunjuk ni, tengok ni ini. Daripada sini sampai sini. Boleh kata saya, awak nampak saya tunjuk ni? Nampak highlight ni? Nampak. Ini boleh katakan dapatan kajian awak ni. Ini baru dapatan kajian awak. Okey? Jadi perbincangan awak belum ada. Perbincangan belum ada. Awak dah tulis sini ada perbincangan kan? Perbincangan belum ada. Okey? Boleh faham? Kaitkan dengan perbincangan dia macam ni. Ni perbincangan. Ni awak ada ni. Dapatan kajian ni selari dengan pandangan Slavin bahawa penggunaan soalan dengan teknik ini kita panggil perbincangan. Bila ada menyatakan dan awak ada sokongan macam ni, ini kita kata perbincangan. Okey? Boleh beza? Tadi just macam rumusan je lah. Jadi awak punya ni dia jadi rumusan je lah ni. Ini rumusan. Okey. Untuk rumusan awak, awak ada kaedah yang digunakan, kaedah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru kimia ni ada berapa? Ada 5. 5, awak kena 5 lah. Keseluruhannya, awak tulis kat sini. Keseluruhannya terdapat 5 kaedah yang digunakan oleh peserta kajian. Awak faham ke? Sini, awak tulis sini. Sikit je keseluruhannya terdapat 5 kaedah yang boleh
gitu. Boleh? Kaedah pertama ialah apa dia? Kan kaedah ini dilaksanakan oleh kesemua peserta. Gitu. Boleh? Boleh. Itu aja. Jadi kaedah pertama ialah ni. Kaedah di sana. Lepas tu apa ke kaedah tu? Kaedah ini menggunakan contohlah. Itu. Boleh? Lepas tu kaedah kedua apa dia? Kaedah kedua mungkin hanya seorang saja. Lepas tu awak tulis. Lepas tu contoh. Contohnya seorang saja. Cikgu W, Cikgu S telah laksanakan gitu. Awak boleh faham maksud saya? Boleh. Lepas tu awak buat perenggan yang kedua pula. Perenggan kedua adalah apa? Kaedah kedua adalah lepas tu terang macam atas ni juga. Okey? Sebab itulah kita kata rumusan ni dia merentas peserta. Nampak Nampak. Gitu. Awak ada 5, awak kena highlight 5 lah. Sebab itulah dapatan awak. Awak ada 5 kaedah. Highlight lah 5 kaedah. Jadi, okey. Kalau awak kata awak nak gabung, sekarang kalau awak nak gabung rumusan dan perbincangan. Awak nak gabung ni saya nampak awak gabung ni. Tahu? Jadi awak tulis yang ni. Lepas tu perenggan berikutnya bincang tentang kaedah 1 tadi. Buat kaedah 2. Lepas tu bincang boleh? Gitu. Bincang ni awak beri pendapat je. Beri pendapat. Ini senang je. Senang saja sebab apa? Ada berapa kaedah? Bab 2 tu ada berapa kaedah? Banyaklah kaedah kan? Betul. Ni tu tak boleh dengar. Ada. Agak boleh tak awak buat macam ni? Boleh tak? Saya nak tanya dulu. Boleh. Kalau awak tak mau bincang kat sini, tengok Kalau awak tak mau bincang di sini. Kalau tak mau, boleh jelas ke? Sebab duduk jauh nanti awak pening. Kalau tak mau, awak buang lah. Boleh? Kalau awak tak mau bincang, awak buang. Awak hanya tunjuk kaedah saja di sini. Sebab itu saya kata, bincang ni, buang. Dan awak buat 5.3. Perbincangan. Nampak?
sebenarnya saya rasa cara menulis macam ni lebih mudah. Awak buat rumus, lepas tu awak bincang. Macam saya cadangkan macam ni lebih bagus, lebih mudah. Awak tahu sebab apa? Sebab apa awak tahu? Sebab awak lebih terbuka. Kalau macam ni agak ni kalau lah jam, apa jam tu tiba. Doktor nak tanya boleh? Sekejap. Ngapa pergi ke mana pula? Okey, sekejap sebelum tanya. Okey. Kalau saya nak catatkan, kalau awak buat rumus, lepas tu awak buat apa? Perbincangan. Nampak? Perbincangan awak ni lebih apa? Lebih apa? Lebih apa? Terbuka. Kan? Bebas. Nampak? Boleh faham? Kalau macam ini, awak kena menguasai lah. Tapi research banyak yang buat macam ni juga. Tapi research yang betul awak buat tesis nanti, yang ni lebih terbuka lah. Lain lebih tertutup. Awak kena bincang satu-satu lah ni. Awak dah buat ni, awak kena bincang. Tahu? Kalau awak rumus dan perbincangan, berarti awak kena rumus, bincang gitu. Boleh? Tetapi kalau awak rumusan, awak rumus saja seperti yang awak ada ni. Faham tak? Kalau awak kata ada 5, awak kata 5 lah tadi. Kena ada 5 lah benda sini kalau ada. Nanti kalau awak nak kekalkan macam ni, kekal lah. Maknanya dia ada seperti ini. Kalau ada 3 lah, ada 4. Biasanya satu perenggan ni satu dapatan lah. Okay, jadi bila saya baca pun, saya baca fokus. Saya bila saya baca awak punya ni, saya tak nampak kaedah sebenarnya. Awak faham maksud saya? Faham. Sebab awak tidak highlightkan kaedah. Nampak? Berdasar data kajian ini, pendidik merumuskan bahawa kedua-dua guru melaksanakan kaedah pengajaran yang sesuai mengikut topik yang diajar. Perbezaan daripada vektor atau kaedah mengajar berlaku disebabkan faktor atau kaedah mengajar berlaku disebabkan oleh perbezaan. Awak tak ada lagi ni rumusan ni, kaedah mengajar ni. Kedua-dua guru menggunakan kaedah pengajaran bersesuaian dengan topik, walaupun kedua guru mengamalkan kaedah pengajaran bab kedua satu seperti kaedah ni, kaedah pengajaran secara tradisional iaitu tubi ini kekalkan ni. Faham tak? Ini kekalkan. Awak sambung saja. Terus ambil yang ni. Keseluruhannya terdapat 5 kaedah. Awak je tak kaedah pertama apa dia, kaedah kedua apa dia, kaedah tiga apa dia. Boleh? Boleh. Gitu. Perangkat ni kekalkan. Yang ni awak ambil lah, petik lah, cut paste lah ni. Masuk supaya nampak kaedah awak. Sebab ini ada soalan kajian awak kan, kaedah kan? Betul. Kaedah berarti awak kena nyatakan. Kalau kaedah pengajaran dilaksanakan, makna dia kena ada apa ke kaedah dia. Okey, lepas tu perbincangan tentang kaedah tadi. Yang tadi lah. Jadi masalah yang dihadapi pun serupa. Kalau awak ada 2 masalah, awak cakap lah. Kajian ini keseluruhannya ada 2 masalah yang utama. Itu gitu. Boleh? Boleh. Ya, kalau macam ni awak dah ada perbincangan ni. Perbincangan ni awak bawa turun ke bawah perbincangan tu. Boleh? Faham. Dia jadi gitu. Baru nampak Boleh? Okey, implikasi kajian. Kajian ini memberi implikasi yang baik kepada guru dan juga murid dalam menilai kaedah yang berkesan untuk melaksanakan sesi pengajaran kimia. Guru memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan satu pengajaran. Kaedah penyampaian guru merupakan aspek penting dalam memastikan keberhasilan satu pengajaran dan pembelajaran. Kajian telah mengenal pasti beberapa masalah dalam pengajaran. Di antaranya adalah kekurangan masa untuk menghabiskan silibus. Untuk mengatasi masalah ini, guru perlu merancang masa dengan lebih sistematik. Guru perlu mengelak daripada melaksanakan perkara yang tidak berkaitan dengan objektif. Ini awak cakap
Tentang kaedah lah. Awak cakap tentang kaedah. Masa tu kaedah ke? Awak ada cakap tentang masa? Masalah. Ha? Masalah. Masalah awak adalah masalah tentang kaedah. Sebab awak kaji tentang kaedah, bukan awak kaji tentang masa. Faham tak? Faham. Dapatan kajian ini menapasi beberapa masalah dalam pengajaran. Di antaranya ialah kekangan masa, tak berkait lah. Nampak? Awak kena kata di antaranya kajian ini dapatan kajian ini menapasi beberapa masalah pengajaran. Antaranya ialah masalah pemilihan kaedah pengajaran yang sesuai, menyebabkan guru kurang mahir melaksanakan gitu. Oleh itu masa agak terbuang. Baru boleh kata masa. Boleh? Kaedah. Awak faham tak? Awak faham ke cara nak jawab apa? Sebab awak fokus kepada kaedah. Awak bukan kata masa. Awak tak kaji masa. Adakah masa kaedah? Tak. Apa awak punya masa tu sebenarnya adalah berpunca pada kaedah kan? Betul tak? Bukan kata tak boleh ada masa. Masa boleh macam saya kata tadi. Pemilihan kaedah yang tidak baik menyebabkan kelancaran pelaksanaan pengajaran tidak lancar dan menyebabkan masa banyak terbuang. Oleh itu awak kena cakap. Boleh? Boleh. Awak nampak ke? Awak fokus implikasi kajian ni, awak fokus kepada awak dapatan awak lah. Dapatan awak adalah tentang kaedah. Okey. Okey. Sekarang implikasi cadangan kajian lanjutan. Implikasi macam tu kan. Jelaskan macam tu lah. Betul lah awak buat ni, cuma tak adilah sikit. Sebab awak kata masa kan. Sebab dia kena fokus kepada kaedah tu. Kaedah dan masalah kaedah tu. Kaedah dan masalah kaedah. Awak kata ada lima kan masalah, 5 kaedah kan. Jadi apakah masalah dalam 5 kaedah tadi? Kaedah. Untuk melaksanakan kaedah. Okey. Melaksanakan kaedah. Awak objektif awak apa? Pertama adalah okey, yang kedua makna dia bukan masalah kaedah lah. Okey, saya ingat masalah kaedah makna dia umum. Masalah umum masalah mungkin tak berkait dengan kaedah apa-apalah tentang masalah. Okay, tajuk awak apa? Tajuk awak apa? Itu. Apa dia tajuk? Apa dia? Awak tengok kaedah. Awak kena tengok kaedah. Dan nombor 2 tu, apakah masalah? Masalah tu masalah tentang kaedah. Boleh? Boleh? Macam mana? Awak faham ke? Sebab tajuk awak adalah tentang kaedah. Awak tambah je ayat tu. Bukan salah tu. Tidak salah. Cuma awak nak cakap bahawa awak nak cakap masalah masa. Masa, tapi bukan masa yang awak kaji. Awak tidak kaji masa. Awak kaji kaedah. Betul? Awak nak open kat tu? Saya rasa saya nampak sebab tajuk awak kaedah. Tapi tak apalah, saya bagi awak ni lah. Awak kena ubah tajuk awak. Tapi tak apalah nak buat macam mana kalau awak dah buat macam tu. Boleh. Tapi kalau awak boleh tambah macam tu. Itu yang saya nak bagi ke awak ni. Saya kalau awak nak baiki, saya dah buka sampai pukul 10 malam ni. Okey, saya dah buka untuk siapa-siapa yang baru masuk.
Saya dah buka sampai pukul 10 malam ni. Jadi kalau awak nak baiki yang tu, mungkin awak submit sebelum pukul 10. Saya sebenarnya sekarang, saya nak bincang macam tu dan saya nak bagi awak buat dan saya ada di sini, awak boleh tanya saya. Sebab saya nak bagi awak faham, bukan markah tu yang penting, saya nak awak faham. Gitu. Jadi awak boleh baiki sekarang dan kalau awak nak nak tanya saya, terus awak tanya. Saya ada kat sini sampai pukul 12. Gitu. Sebab ada beberapa pelajar yang mesej kat saya tu tak submit lagi. Bila tak submit lagi, saya kata tak apalah, saya untuk fair saya buka semua untuk baiki lah. Untuk baiki, kalau awak nak baiki, saya reject lah sekarang. Saya reject awak baiki. Gitu. Tapi bagi saya tadi awak punya tajuk ada tentang kaedah kan. Ini kalau saya bercakap ini ialah tentang bagaimana bila kita nak jawab tesis. Awak nanti buat tesis kan. Awak tidak boleh pergi mata-rata. Awak dah tajuk awak adalah tentang kaedah. Maka soalan-soalan awak semuanya tentang kaedah. Kecuali tajuk awak buka pengajaran, tak ada kaedah, awak kata pengajaran. Pengajaran tu awak pula tak terjawab banyak. Kaedah pun termasuk, strategi pun termasuk, macam-macam termasuk, teori pun masuk. Tapi tak luas sangat pula. Jadi awak buat kaedah. Kaedah tu fokus kaedah. Masa lain pula. Masa bukan kaedah. Boleh. Alat batu mengajar bukan kaedah. Jangan pula cerita-cerita masalah alat batu mengajar. Faham ke? Kalau awak nak masuk semua masalah alat batu mengajar, awak tak selesai awak punya research. Boleh? Gitu. Betul kan untuk bab ni je kan doktor kan? Bab last ni je kan? Bab last ni. Bab ni lah, bab lain tak boleh lah, saya dah bagi semua. Okay? Bab lain tak boleh lah. Bab ni sebab bab ni bab last je ni. Masa hari ni. Okay, boleh Doktor, dekat My Guru doktor set sampai pukul 8 je. Sampai pukul, siapa tak tahu? Sampai pukul apa? Malam. 8. Oh, nak apa pukul apa? Doktor kata sampai pukul 10. Pukul 10 Oh, saya kata silap saya sebut lah. 8 ke? 8 dengan 10 saya pun tak perhati kan. Pukul 8 lah setulis. Awak nampak kat sini pukul 8. 20 ni pukul berapa? Oh 10 lah, 22 kan? Boleh 22? Boleh? 8 malam. 24 lah doktor, 24. 24 doktor. 24. 24. Kau tak boleh je sampai 23 je. Dia tak boleh 24. 24 dah hari lain. Okey, sampai pukul 11. Boleh? Itu saja. Pukul 11. Okey. Ni. Awak boleh nampak sekarang bab ni. Bab 5. Macam mana kita nak tulis kan? Boleh? Perbincangan, lepas tu implikasi kajian, cadangan kajian lanjutan. Itu sebenarnya okey, habis ke? Habis saya cadangan kajian lanjutan. Okey, itu sajalah kot. Sekarang tadi ada nak tanya, siapa nak tanya? Nak tanya tentang apa? Ya? Doktor. Okey. Saya buat berkaitan dengan GPL. Okey. Tapi rumusan GPL tu apa dia? game based learning. Game based learning. Okey. Okey, dekat bahagian rumusan bintangan, contohlah saya buat macam ni. Macam sebilangan besar guru. Awak nak saya buka awak punya? Tak perlu doktor, saya just nak ni je.
Saya nak okey. confirmation. Okey. Okey. Sebab saya dah nampak tadi doktor mention yang awal tadi tu, saya dah nampak lah macam mana yang doktor kata kalau kita buat rumusan dan bincangan sekali tu memang kita akan nampak benda tu dia macam kita tersekat nak bagi pendapat. Dia macam kita tersambung. Ya, takut nanti awak kalau buat master, kalau buat PhD, buat macam tu tak apalah sebab awak dah baca banyak kan. Literature tu banyak. Tapi sekarang ni literature awak terhad. Kalau literature awak terhad, saya rasa lebih baik buat asing, rumus dan perbincangan asing. Sebab perbincangan tu lebih bebas. Okey. Okey. Dia sekarang ni contohlah macam saya buat, saya kata sebilangan besar guru menyatakan bahawa pendekatan berasaskan permainan ini adalah menyeronokkan. Okay, kemudian saya bagi pendapat semua pasal poin saya kata dikatakan menyeronokkan dengan suasana aktiviti dan sebagainya. Kemudian saya masukkan citation. Tapi dalam tu saya tak buat maksudnya macam saya tidak menyatakan okey pandangan guru menyatakan ada 3 perkara tu saya tak simpulkan macam tu. Boleh tak? Biasanya kena simpul lah. Maksudnya kena tambah sikit lah ayat dekat atas tu. Lepas sebab tu lepas tu ambil yang kekal yang bawah tu. yang bawah tu kita macam contoh dia menyatakan tiga pandangan tu, adakah kita nak bincang setiap pandangan tu ikut satu paragraf. Itulah kalau awak buat rumusan, lepas tu tajuk berikutnya ialah tajuk perbincangan, awak boleh arung sekali je. Faham tak? Tapi kalau kata buat sekali benda tu maksudnya saya buat kesimpulan kesimpulannya guru menyatakan 3 pandangan utama 1, 2 dan 3. Okey, masuk next punya paragraf saya masukkan okey sebilangan besar guru menyatakan GBL ini adalah menyeronokkan, ini disebabkan oleh sekian, dan saya masukkan citation. Kemudian saya masukkan pula next punya paragraf berkaitan pandangan yang kedua. Kemudian saya rumus, saya bincang dan saya masuk pula paragraf ketiga menyatakan yang pandangan ketiga. Ataupun saya boleh menggabungkan pandangan tu ikut kesesuaian paragraf tu. Tak sebenarnya 3 paragraf, mungkin saya boleh buat 2 paragraf. Itu dalam tajuk apa? Rumus? Rumusan dan perbincangan tadilah. Kalau rumus dan perbincangan, biasanya dia pasal satu. Kalau buat rumusan dan perbincangan, awak mesti, kalau awak ada 3 penemuan, berarti biasanya satu-satulah, penemuan pertama, penemuan yang kedua, penemuan yang ketiga. Dapatan pertama, dapatan kedua, dapatan ketiga. Okey, faham. Sebab bagi jelas lah dapatan tu. Kalau awak gabung terus, orang tak nampak apa awak dapat. Okey, faham doktor. Sebab nanti guna dia apa tahu? Awak tahu guna dia apabila ini, katalah ini adalah tesis. Katalah ini tesis PhD lah katakan. Dapatan awak tu jelas. Dapatan 1, dapatan 2, dapatan 3. Jadi sekiranya pembaca baca, dia boleh kod awak punya. Dia kata awak kalau nama awak menurut Zarina katalah sebagai contoh. Okey, nama awak apa? Fazila. Menurut Fazila 2022 menyatakan bahawa itu. Okey, faham doktor. Itu guna dia. Jadi kalau kita tak highlight kita punya dapatan secara jelas, pembaca nanti bila dia baca, dia tak tahu awak dapat apa. Jadi orang nak kod awak punya dalam, jadi payahlah. Dalam jurnal berikutnya orang keliru. Orang tidak jelas. Awak faham sekarang? Itu guna dia. Jadi kalau orang nak baca, orang tidak baca keseluruhan research awak. Orang hanya baca kat mana? Kat dapatan tu. Kat dapatan lah, dapatan kajian tu lah. Bila tengok dapatan tu sesuai, baru dia tengok research awak. Baru dia tahu, baru dia kaji research awak. Research, dia tak baca research dulu, dia baca dapatan dulu. Okey. Faham tak? Itu guna dia. Nampak jadi sekarang saya nak mengajar awak supaya awak buat begitu. Kalau tidak, kalau awak buat macam gabung-gabung terus, jadi bila orang baca, orang tak boleh kod awak punya. Dia macam kalau orang tengok kita punya perbincangan tu pun orang pening, macam kita orang pun pening. Awak pun keliru. Saya dengan kata lain, saya sebagai pembaca, saya tengok saya kata awak keliru. Gitu. Saya kata awak keliru. Dia sebab macam kita macam berjalan macam tak ada tujuan nak berhenti kat mana. Sebab itu bila kita nak tulis ni, kita kena tengok soalan kajian kita. Okey, faham. Kita tengok soalan kajian kita, soalan tu jawab atau tidak? Kalau soalan kita tu kita kata aku tulis dah jawab jalan selesai lah.
Yang bahagian implikasi kajian, kalau macam saya maksudnya implikasi untuk katakan untuk guru dan pelajar, saya buat satu paragraf. Implikasi untuk pihak Boleh, pentadbiran boleh paragraf, macam tu. boleh Tak lah apa, yang tu. implikasi bebas. Bebas. Yang penting awak implikasi kepada budak. Mhm. Implikasi pada budak tak jelas sebenarnya. Dia lebih kepada implikasi pada guru. Sebab kalau macam kami buat tajuk pandangan berkaitan dengan guru, maksudnya implikasi dia lebih kepada guru dan secara tak langsung akan bagi kepada pelajar lah kan. Ada pelajar, tapi kita tak tulis implikasi pada pelajar, kita tulis implikasi pada guru. Guru menyampaikan. Biasanya kita tulis implikasi pada guru, implikasi kepada penyelidik, implikasi kepada teori, implikasi pada kementerian, kepada penguatkuasa kementerian. Kepada kementerian ni biasanya kita tulis implikasi kepada penggubal kurikulum. Implikasi pada kurikulum. Faham tak? Faham. Biasanya kurikulum dan satu lagi implikasi teori. Biasanya ada 4 tu. Kalau implikasi teori tu macam mana doktor? Teori Saya ada baca juga yang tu. Biasa Tapi teori. tak faham. Awak kajian apa tadi? Kajian apa awak tajuk? Pelaksanaan game based learning. Apa teori game based learning awak tu? Teori konstruktif lah. Konstruktif. Apa dia sumbangan implikasi awak, kajian awak terhadap konstruktivis? Macam mana tu doktor? Saya betul-betul tak faham, tak nampak. Contohnya apa itu konstruktivis? Ikut awak faham. Kalau awak tak faham konstruktivis, awak tak boleh tulis. Apa itu konstruktivis? Konstruktivis ni maksudnya student more to maksudnya belajar based on experience. Berdasarkan pengalaman lah. Lagi. Saya tak upaya. Kalau awak tak apa, bukan saya nak uji awak, tak ada. Saya nak bagi awak jelas. Okey, dan pelajar. Dan dia ada juga menyatakan yang sesuatu yang menyeronokkan ni juga, maksudnya bila based on experience dia ada menyeronokkan, dia menjurus ke arah konstruktivis. Makna dia awak cakap tu semua tak jelas. Okey, tak jelas. Konstruktivis ni, okey. Konstruktivis ni awak kata belajar melalui pengalaman, betul tu. Tapi dia ada tambah lagi. Dia tambah lagi pengalaman dan berdasarkan kepada pengetahuan sedia ada. Okey. Itu penting. Sebab tu bila kita nak ngajar, kita bagi dia pengalaman, tapi kita kena tahu apa yang dia dah ada. Apa yang dia dah tahulah. Apa dia dah tahu. Sebab dan awak kata tadi menyeronokkan. Menyeronokkan tu bukan berarti game. Dalam konteks konstruktivis, bukan berarti game tu menyeronokkan. Menyeronokkan tu bermaksud apabila kita kaitkan pengalaman dia. Bila kita kait dengan pengalaman dia akan rasa keindahan pembelajaran dia. Sebab dia lebih, kita kata ada satu istilah kita panggil meaningful, bermakna. Kita akan dapati pelajar akan dapati pembelajaran dia bermakna. Apabila dia bermakna, menyeronokkan lah. Itu maksud dia menyeronokkan. Bukan berarti ada orang kata main game aja dah konstruktivis. Dan akibatnya dia salah faham. Dan apabila dia salah faham, dia kata buang masa. Konstruktif buang masa. Sebenarnya konstruktif bukan buang masa. Buang masa sebab kita yang nak bercakap. Kita nak mengajar, kita nak bercakap. Macam mana yang dikatakan implikasi kepada teori tu doktor kalau macam tu? Makna dia game based learning ni macam mana? Bolehkah konten yang kita ajar tu dikaitkan dengan pengalaman dia setiap waktu. Pengalaman dan pengetahuan sedia ada lah. Okey, faham. Dia. Dan bolehkah dia belajar daripada pengalaman dia? Itu aja lah. Faham. Lepas tu belajar tu makna dia meaningful, bermakna. Belajar secara bermakna. Dia bukan hafal, dia bukan belajar secara hafal tapi belajar secara bermakna. Bermakna, faham maksud doktor? Itu teori asas konstruktivis. Asas dia. Dan kalau orang kata konstruktif itu belajar buang masa, dia tidak buang masa. Sebab tak buang masa. Kalau kita kata buang masa, makna dia tidak bermakna. Kan? Dia tak ada lah konstruktivis tu tadi. Tak ada konstruktivis tu, hafal. Macam kita ngajar, kita ngajar. Kita rasa macam tak buang masa, tapi hakikatnya buang masa belajar. Okey, faham. Nampak? Nampak. Itu kaitan pada teori. Okey.
Awak boleh So, bincang saya macam nak tu. minta saya nak minta doktor reject saya punya ni lah. Saya nak betulkan. Okey. Nama saya Nur Fazila. Okey, nanti saya reject. Okey, Okey, terima yang kasih, lain-lain tu macam mana? Boleh ni saya bagi kebebasan lah Awak nak tanya saya terus. Tu kan. Doktor. Okey, nanti kejap. Saya nak reject dulu Nak reject dulu Baik. Nak reject dulu tugas 4. Reject dulu tugas 4. Siapa? Kalau tidak terlupa. Okey, saya reject dulu siapa? Nombor berapa? Ni Saya tadi Fazila. Ni saya reject Nur Fazila Boleh? Ya. Macam doktor. Nombor 9 doktor, nombor 9. Dah reject. Nombor apa? 9. Nombor 9. Bukan. Nombor 9 saya. Ada tu tak? Nombor siapa? Nombor 6. Sorry. Farah Azwani. Nombor 6. Okey, lagi siapa? Ni, nombor 1. Nombor 1. Siapa saya tengok tadi nombor 1? Okey, siapa lagi? Nuranis Nadira, doktor. Nuranis Nadira. Mana? Tu nombor 17. Terima kasih, doktor. Nombor Okey. 10 doktor. 10. Okey, selesai. Nombor 8 doktor, nombor 8. Sorry. Jangan pula reject orang lain tadi. Nombor 8. Tak apa. Doktor reject saya. Dah saya reject orang lain dah. Tak apa doktor. Saya nak buat edit sikit. Cerita yang awak punya reject awak punya jadi silap saya terreject orang punya. Okey, mana? Ada lagi? Atau saya reject semua aja? Semua nanti awak tak hantar pula. Awak bukan tentu semua ada kat sini. Okey. Doktor reject yang Farini Elga. Farini. Ni, nombor 6 betul? Farini Elga. Betul ke nombor 6? Betul. Aku reject orang punya. Okey. Lagi? Tak ada? Okey, kalau gitu. Itu sajalah kot Jadi sekarang awak boleh buatlah pembetulan. Ni untuk yang lain-lain ni dah okey, tadi tak ada masalah. Jadi kalau Doktor, saya nak minta doktor cek. cek awak punya, cek terus. Saya terus. takut pula saya tak ni sebab saya ikut je yang doktor bagi punya contoh, yang doktor bagi contoh tu kan. Saya tengok macam doktor bagi contoh kalau rumusan tu macam 5.2 rumusan 5.21 tu menjawab soalan pertama. 5.22 tu menjawab soalan yang kedua. Ni betul, awak buat betul lah ni. Macam tu lah saya cakap tadi macam tu. Ni lebih Baru buat perbincangan. betul. Ni betul lah ni. Okey. Betul lah ni. Macam ni lah. Tapi kalau paling rengkah awak perenggan je. Tapi kalau awak nak detail awak buat 5 point lagi ni. Macam ni awak pecahkan lagi. Ni lagi detail lah macam ni. Ini okey lah ni. Boleh? Kalau saya cakap tadi untuk tujuan menjawab untuk tujuan tugasan ini awak tak payah 5.21 tak payahlah Tapi kalau awak buat macam ni lagi bagus lah. Ini dah macam tesis ni. Ini betul lah ni. Okey. Sebab saya ikut je doktor. Ya. Ikut macam saya punya.
betul lah ni. Dari segi layout betul lah ni. Okey. Okey, dan sekarang pergi kepada perbincangan. Perbincangan Perbincangan pun ikut yang atas tu. Perbincangan cuma perbincangan ni awak ni ada menurut gini boleh lah ni style ni. Yang penting ada tu. Ada rujukan, maknanya dia awak ada pendapat. Sebab saya tengok doktor punya tak doktor bagi tapi macam beberapa saja kan. Yalah dia tidak mestinya yang banyak. penting, Yang penting ada gitu. Lepas tu impresi dapatan kajian dapat membantu guru dan ni kalau boleh awak tambah implikasi ni. Okay, alright. Awak tambah implikasi ni. Sebab implikasi ni saya tak kaitkan dengan teori sangat kan. Awak cuba baca saya katakan tadi implikasi terhadap awak sebagai guru, implikasi terhadap penyelidik sebagai penyelidik, implikasi terhadap kementerian sebagai orang yang bina kurikulum, implikasi terhadap teori yang awak lebih kurang yang macam lah. Saya lebih kurang yang macam dekat bab 1 hari itulah. Macam dalam teori ni bab 5, bab 3. Bab 2. Awak tengok bab 2 dan bab 1. Bab 1 dan bab 2 ada teori. Lalu kerangka konsep tu, kerangka teori tu. Awak tengok bab 1. So saya kena cakap pasal model gaya Grasha tu jugalah gaya Grasha yang ada dia punya gaya pembelajaran tu. Apakah sumbangan kepada teori ni? Awak kaitkan riset awak dengan yang tadi. Okey, baik. Gitu. Okey. Right. Itu kajian secara khususnya menerka proses dan gaya. Oleh itu satu kajian lanjutan boleh dilaksanakan menerka gaya kalau rendah dengan mempandukan kepada gaya. Okey, boleh. Bolehlah kalau nak tambah lagi tambahlah. Tapi boleh dah ni, Okey. Gitu awak tambah implikasi. Alright. Kalau macam tu reject lah. Saya reject awaknya saya tambah implikasi tu. Terima kasih doktor. Okey. Ada lagi? Okey. Jadi saya beri peluang lah untuk awak menjawab. Tapi yang lain-lain ni awak ada nak tanya saya tentang apa-apa? Okey, saya semua masih ada kat sini kan? Sebelum awak semua ada kan? Okey. Semua ada. Jadi sebelum saya tutup proses ni, ni lecture akhir kan ni? Lecture terakhir kan? Okey. Okey, sebelum saya tutup lecture kuliah kita untuk semester ini, saya ingin buat rumusan buat rumusan. Okey, kursus kita adalah kursus analisis data analisis data. Jadi kita kena tahulah tentang analisis data Jadi saya untuk analisis data ni data kualitatif, okey. Data kualitatif ni dia sebenarnya ada dua secara umum saya nak saya nak tutup buat rumusan
Okey, keseluruhannya kita ada dua jenis. Ini awak nampak saya tunjuk dekat dia ni? Nampak ke? Nampak. Nampak saya pakai, awak boleh tengok dah website mana-mana pun. Dalam kajian kualitatif ada dua jenis analisis sebenarnya. Okey. Satu ialah kita panggil content analysis. Nampak saya tunjuk? Nampak? Semua? Nampak Doktor? Pertama ialah content analysis. Dan satu lagi kita kata thematic analysis. Dua aja. Dua saja untuk menganalisis data dia ada dua. Jadi yang awak buat tu okey. Dia kemungkinan thematic analysis ataupun content analysis. Okey? Yang awak buat tu. Makna dia, kalau kajian awak buat analisis, awak cari tema. Awak buat analisis, awak cari tema. Okey, kalau kita payah juga sebab kita duduk jauh. Kalau duduk dekat senang okey. Awak nampak saya punya diagram ni? Nampak Doktor? Jadi bila awak analisis, dia ada dua jenis, content analysis ataupun tadi thematic analysis. Okey. Sebenarnya dua-dua tu dia tak beza sangat. Tidak nampak jelas sangat perbezaan dia. Tidak nampak jelas. Okey. Tapi dari segi teorinya dia ada jelas. Ada pada penjelasannya. Tapi kalau kita lihat gitu nampak macam lebih kurang je. Okey. Makna dia tematik tu, makna dia daripada ini adalah ni yang warna-warni ni apalah, katalah ini teks, kan? Warna-warni ni katalah ini teks. Ni teks ni warna-warni ni. Ni warna-warni ni katalah teks. Jadi bila awak baca, awak akan dapat kita panggil kod terbuka kan, ataupun kita panggil open code. Ingat tak? Ingat ke yang awak dapat data-data tu sebenarnya open code. Awak kenal pasti open code. Lepas tu daripada open code ni awak labelkan dia, awak codekan dia. Awak codekan dia. Awak codekan dia. Ni awak dah buat semua ni, awak dah code. Awak dah code kan. Dan daripada code, beberapa code awak wujudkan satu tema. Inilah tema ni. Ini code Excel. Dia ada code ni pada tahap. Dia ada 3 tahap. Code terbuka, code Excel. Code Excel ni apa dia? Iaitu subtema ataupun subkategori.
Dan daripada kod axial kita ada kod terpilih. Okey, kod terpilih. Ataupun kita panggil tema ataupun kategori. Jadi kalau kita ada tema di sini, kita cari tema tu kata tematik analisis. Okey? Itu tema. Kebanyakannya tematik. Content analisis pun dia ada juga kita buat tematik. Begitu. Sebab tu dia dari segi nampak macam sama. Tapi awak tak payah kisah sangatlah. Awak buat seperti awak buat tu tidak ada masalah tu. Yang awak sudah buat tu dia boleh jadi tematik analisis. Okey? Tetapi boleh faham setakat ni yang awak buat tu adalah tematik analisis semuanya. Boleh faham ke saya kata begitu? Boleh? Halo? Halo? Boleh doktor. Boleh doktor? Boleh. Boleh dengar Dengar. Dengar awak kebanyakannya awak dah buat. Keseluruhannya boleh katakan tematik analisis awak dah buat. Tapi apa beza dengan content analisis? Okey, content analysis ni menggunakan teori yang berbeza sedikit tentang apa? Tentang di mana di cara mula awak menganalisis tu. Ini sebenarnya saya tunjukkan buku saya yang terbaru ni. Saya baru duduk tengah edit. Okey. Cara mula menganalisis itu yang membezakan content analisis dengan tematik analisis. Okey, kalau kita tengok biasanya kita pakai content analisis, kita pakai tematik analisis. Tapi cara mulanya, apa makna cara mulanya? Sekiranya awak mula daripada teori. Kalau awak mula daripada teori, mana teori sedia ada. Okey? Berarti awak dah kenal apakah kod-kod yang sudah digunakan. Okay. Sebab itu bila kita content analysis ini dia ada 3 jenis. Iaitu apa dia? Conventional. Nampak yang saya tunjuk ni? Conventional analysis. Dia ada lagi apa? Directional ataupun analisis kandungan terarah. Okey? Dan satu lagi ialah summative content analysis. Okey? Jadi dia bermula dengan teori. Maknanya kita kenal dulu dia punya kod-kodnya. Kalau kita dah kenal dia kod-kod dia, kita dah pakai daripada teori, biasanya kita pakai content analysis. Okey? Jadi kita guna kod-kod yang sudah ada, ditambah lagi kod-kod yang baru kita bina. Okey? Begitu. Permulaan. Jadi permulaan ni yang menentukan macam mana kita mula research tu, kita kata content analysis. Tapi keseluruhannya untuk awak jelas, awak semuanya content analysis ke, tematik analisisnya semuanya melihat kepada tema, subkategori, kategori dan sebagainya. Okey? Jadi saya rumuslah rumus dalam kita membuat analisis data ni. Jadi keseluruhannya kita buat macam ni. Kan? Ini keseluruhannya. Ini awak boleh faham semua kan? Boleh faham sini? Jadi content analysis ke, tematik analysis ke, semuanya dua-duanya buat macam ni. Yang beza ialah dari segi asas teori dia. Macam mana kita mula kajian. Kalau kita kajian, kita mula dengan
dengan teori-teori yang sedia ada, kerana konsep sedia ada, biasanya kita guna content analysis. Okey? Dalam content analysis juga sekiranya kita nak kaitkan dengan content analysis. Content analysis kalau kita nak kaitkan dengan macam saya tunjuk. Ni saya tunjuk ni ada research saya. Research saya ni research apa? Inilah kita kata content analysis. Okay? Content analysis, permulaan dia ialah kita tengok apakah kod. Ni kod lah ni, karakteristik ni kod lah. Nampak ke saya tunjuk jurnal saya ni? Tak nampak ke? Nampak doktor. Ni kod yang karakteristik ni kod lah. Tapi saya tidak cakap lah kod, saya cakap benda dia lah, karakteristik lah. Growth through contribution to history, development. Jadi appearance dia dalam textbook ialah 6 kali. Saya analisis textbook Malaysia ni. Saya compare textbook Malaysia dengan Australia. Okay? Jadi saya tengok appearance, growth. Saya dapati begini. Ini maknanya permulaan dia ni. Inilah kita kata content analysis. Kalau apa tu, thematic analysis, dia tak ada lah benda ni. Tentang number semua tak ada lah. Dia hanya tengok tematik. Kalau thematic analysis dia tak ada nombor-nombor ni. Thematic analysis dia tak ada nombor-nombor ni. Nombor-nombor ni dia ada bila content analysis. Okey? Itu sebagai kesimpulan lah. Tapi keseluruhan awak buat tu saya nampak semuanya adalah thematic analysis. Tak ada yang macam saya ni. Faham tak? Ada tak yang buat macam saya ni? Ada tak? Kita tengok berapa kali dia berulang. Bila awak temu buat guru, awak tengok berapa kali berulang. Ada tak awak buat macam ni? Tak ada. Ada. Sebab kami Tak ada doktor. macam saya buat sekali je sempat kan. Awak buat sekali. Awak buat sekali. Tetapi bila awak tanya tu, berapa kali cikgu jawab benda yang apa? Serta jawab benda yang sama. Berapa kali? Tak ada buat. Awak tak buat analisis tu kan? Tak buat. Berarti awak hanya buat tematik saja. Awak tidak buat content analysis. Boleh faham ke maksudnya? Itu maksudnya. Sebab itu asas research tu dia tak sama. Tapi kalau kita nak analisis dia menggunakan tematik, subkategori sama aja. Jadi yang awak sudah buat kebanyakannya adalah kita katakan tematik analisis. Boleh? Gitu. Boleh. Tapi Maknanya kalau kata untuk kualitatif ni kan, kalau katalah kita nak buat tesis untuk ni lah kan, so kita kena ada dua-dua kaedah apa? Pilih salah pilih satu. saja. Okey. Pilih. Sekarang awak dah pilih. Awak nak buat tematik analisis, awak pakai tematik analisis lah. Okey. Gitu. Kalau nak tematik analisis, berarti awak kena study tentang bagaimana tematik tu. Kalau awak nak buat research betul-betul, awak kena study lah. Macam saya bagi tu dah sebagai asas dia. Kalau awak nak buat tesis, awak kena tambah-tambah lah lagi. Boleh? Gitu. Boleh. Tapi saya rasa macam ramai kalau yang macam tesis, bukan ramai lah, maknanya 2-3 tesis yang saya baca banyak buat yang tematik. Saya tak jumpa lagi yang yang content analysis. Banyak yang tematik. Yalah, banyak yang tematik. Itu betul lah tu. Yang content analysis ni adalah juga orang buat. Tapi yalah banyak tematik lah. Gitu. Tapi yang penting awak jelas lah macam mana research kualitatif ni. Itu sebagai kesimpulan saya lah, supaya nanti bila habis kursus ini awak tahu apa itu qualitative research. Dan mungkin awak boleh guna lah kalau awak nak pilih berbanding kuantitatif. Sebab kualitatif ni bila awak buat sendiri, awak nampak dia punya makna dia kan.
Awak nampak dia punya makna awak punya research tu. Mungkin awak sekarang baru buat 2 orang peserta